أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang hormati saudara Idris, yang hormati ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama kita panjatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufiknya kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Mudah-mudahan datangan kita dalam majlis ilmu ini akan menjadi bekalan kita pada hari kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Mana biasa kita mulakan dengan sama-sama kita beristighfar kepada Allah dan bersolawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita masuk kepada jenis-jenis perkara yang membatalkan syahadat. Pada minggu lepas dan 2 minggu yang lepas kita telah membincangkan yang pertama dalam perkara yang membatalkan iman, iaitu yang pertamanya, bilakah seorang kafir menjadi mukmin ataupun menjadi Islam. Kesimpulannya, orang kafir dia akan menjadi mukmin apabila dia mengucap 2 kalimat syahadat. Begitu juga kita membincangkan bilakah seorang mukmin menjadi kafir. Kita dah bincang pada minggu lepas, yaitu seorang mukmin dia akan menjadi kafir apabila dia melakukan perkara yang menyalahi tuntutan 2 kalimat syahadat. Kemudian kita bincangkan juga pada minggu lepas, itu di antara perkara batalnya iman seseorang itu sama ada melalui i'tiqadnya ataupun melalui perkataannya ataupun melalui perbuatannya. Kita dah bincang dah secara sepintas lalu, dan malam ini kita akan detailkan jenis-jenis perkara yang membatalkan iman. Sebagaimana kita disebut dah pada minggu lepas, seseorang itu jadi orang Islam. Kalau orang bukan Islam, dia jadi Islam bila dia mengucap 2 kalimat syahadat. Tetapi orang Islam dia kena jaga-jaga, kerana keislamannya itu bukan menjadi bukti ia akan kekal selama-lamanya
sehingga dia meninggal, dia menjadi orang Islam. Jika dia tidak menjaga i'tiqadnya, perkataannya dan juga perbuatannya yang boleh membatalkan iman. Baik. Jadi pada malam ini kita sambung lagi jenis-jenis perkara yang membatalkan syahadah ataupun batal iman, batal akidah, yang merosakkan akidah. Berdasarkan kaidah umum, jadi penulis menaqalkan berdasarkan kaidah umum yang disebut, jelaslah bagi kita bahawa sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu keluar dari agama Allah ataupun keluar dari Islam adalah berjenis-jenis, macam-macam. Dan tiap-tiap jenis itu ada tafsilannya yang banyak. Jadi kita bincang pada minggu lepas secara tak mendalam. Sekarang kita akan masuk secara lebih terperinci, secara mendalam, disebut sebagai secara tafsil. Jenis-jenis itu boleh dihimpunkan ke dalam 4 pokok, iaitu yang membatalkan syahadah. Yang pertama, jenis yang mengandungi engkar terhadap rububiyah Allah ataupun tuduhan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan jauh lebih terperinci. Yang kedua dia, jenis yang mengandungi tuduhan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, jenis yang mengandungi tuduhan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jenis yang mengandungi engkar terhadap risalah ataupun tuduhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah itu. Inilah, kata penulis, 4 jenis pembatal syahadah. Dan termasuk ke dalam tiap-tiap satu jenis itu beberapa jenis perbuatan, perkataan dan i'tiqad yang kesemuanya adalah membatalkan 2 kalimah syahadah dan mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Ini disebut 4 perkara tadi. Wal-'iyadz billahi min dzalik, wal-'iyadz billahi min dzalik. Mana kita minta berlindung daripada Allah daripada perkara yang demikian. Itu perkara yang membatalkan iman, yang merosakkan iman ataupun akidah kita. Kami akan, kata penulis, jelaskan di bawah ini satu persatu, disertai dengan contoh-contohnya. Okey, kita masuk kepada jenis yang pertama, iaitu jenis yang mengandungi engkar terhadap rububiyah Allah ataupun tuduhan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahawa awal-awal jenis tauhid ialah tauhidkan Allah pada rububiyah dan milikkan, iaitu i'tiqad bahawa adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Maksudnya semua yang ada di dalam alam ini, segala isinya ialah, bahkan di alam ini, bukan sekat dunia ni, segala planet yang ada, sebab itu disebut alam, ialah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah yang mencipta. Itu kena di segi rububiyah. Sebab tu dalam surah awal surah Al-Fatihah disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan sekalian alam. Pencipta, Allah juga merupakan pencipta dan pemberi rezeki. Ini dari segi rububiyah. Tak ada orang yang boleh memberi rezeki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mengurusnya, mengurus alam ni. Allah yang mencipta alam ini, Allah lah yang mengurus, yang mentadbir alam ini. Tak ada mana-mana makhluk yang boleh mengurus dan mentadbir alam ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan masyiahnya ataupun kehendaknya, dengan kehendak Allah. Jadi alam ni ditadbir oleh Allah, diurus oleh Allah, dia mengikut kehendak Allah. Sekarang waktu malam, Allah menghendaki sekarang ni waktu malam. Maka perjalanan waktu malam, jadi sampai pagi besoknya, malam tadi akan
akan berakhir, maka timbullah pula siang, silih berganti. Semuanya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya dan hikmatnya. Semuanya ni ilmu Allah, semuanya dalam Allah yang maha ni, Allah yang memiliki ilmu. Sebab tu disebut yang maha berilmu. Segala maha itu ialah milik Allah dan hikmahnya. Allah menciptakan alam ini, dia ada hikmah yang Allah Ta'ala yang mengetahui. Maka tiap-tiap perkataan atau i'tiqad yang mengandungi engkar terhadap sifat-sifat ketuhanan ini, atau sebahagian daripadanya diiktibarkan kufur dan riddah. Dan maknanya siapa yang menafikan semua tadi, Allah yang memberi rezeki dia menafikan, Allah yang menguruskan alam ini dia menafikan, Allah yang memiliki alam ini dia menafikan, Allah yang mencipta alam ini dia menafikan, maka dengan sebab penafian tersebut maka akan mengeluarkannya daripada Islam, maka jadilah dia orang kafir. Dan termasuk dalam jenis ini, ini dia contoh dia bagi di antara engkar rububiyah Allah ni, iaitu engkarkan Tuhan pencipta alam ini dan mengatakan suatu perkara itu ada sejak sedia kala dan tidak dicipta oleh Allah. Dia menafikan. Sedangkan benda ni kita kena isbat. Kita kena mengakui. Isbat maksud mengakui yang Allah yang mencipta alam ini, Allah yang mentadbir, Allah yang memberikan segala-galanya, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang yang menjadikan siang, Allah yang menjadikan malam, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi mudarat, Allah yang memberi manfaat. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi ada manusia yang mengingkari. Dia menafikan sifat rububiyah Allah tadi itu. Itu satu contoh. Yang keduanya, isnadkan penciptaan atau tadbir kepada selain dari Allah, seperti sesuatu itu terjadi dengan sendiri atau umpamanya. Maksudnya dia sandarkan, maknanya Allah bukan mentadbir alam ini, ataupun alam ini terjadi dengan sendirinya, bukan Allah yang mencipta. Itu maksudnya dia menafikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini contoh-contoh kita menafikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah ni maksudnya kita kena yakin, kita kena isbatkan bahawa Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menjadikan malam, Allah yang menjadikan siang, Allah yang bagi kita bernafas sekarang ini, Allah yang bagi kita bergerak ke sana kemari. Itu di segi rububiyah. Sebab itu dalam Al-Quran dalam ayat lain, bila Allah tanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Itu orang kafir. Allah Ta'ala tanya, siapa yang, bila tanya kepada mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Dia pun mengatakan Allah. Di segi rububiyah dia mengaku, tapi di segi uluhiyah mereka tidak menyembah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak diiktiraf bagi orang yang beribadat. Yang ketiga, engkarkan milikkan Allah akan segala makhluk yang dicipta. Maksudnya mengingkari Allah yang menciptakan segala ini, jadi Allah yang memiliki segalanya. Sekarang ni Allah yang menciptakan kita, jadi Allah Ta'ala memiliki kita. Allah bagi kita tetapkan sekian-sekian waktu kita hidup di atas dunia ni, sampai satu tempoh masa Allah Ta'ala akan ambil pada kita, akan matikan kita. Yang keempat, mendakwa rezeki itu datangnya dari selain dari Allah. Dia tak percaya Allah yang memberi rezeki, dia percaya kepada makhluk. Dan yang kelima, mempersekutukan yang lain bersama Allah pada perkara-perkara tersebut. Bersekutu, percaya ada kuasa lain yang sama dengan Allah, ataupun yang lebih daripada Allah. Itu makna menyekutukan, ataupun semua yang lain daripada Allah. Itu maksudnya mempersekutukan Allah, ataupun dengan makna dalam istilah bahasa dalam Islam itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang keenam, mendakwa bahawa Allah menciptakan makhluk. Tapi dia mengaku Allah cipta makhluk, tetapi membiarkan makhluk itu tidak mengurusnya dan tidak menjaganya. Allah Ta'ala ciptakan makhluk, tapi Allah Ta'ala dah lepas Allah Ta'ala cipta, Allah tak jaga, Allah tak mengurus dah. Itu makhluk sendiri yang menguruskan semuanya. Itu juga menyalahi rububiyah ataupun menafikan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir. Dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara yang menyentuh sifat-sifat rububiyah Allah dan diiktibarkan kufur dan riddah itu maksudnya murtad. Juga kalau seseorang itu mendakwa dirinya memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti sifat-sifat rububiyatullah, sebagaimana Fir'aun. Fir'aun yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam surah An-Nazi'at, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia cakap apa? Dia beritahu kepada rakyat dia. Sedangkan tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Tiba-tiba ada makhluk yang mengaku dia Tuhan. Dia Allah, Tuhan yang maha tinggi. Itu juga kalau ada orang yang mengaku macam Fir'aun kata tu, maka kafir. Ataupun ia mendakwa dapat memiliki atau memberi rezeki atau mentadbir tanpa kekuasaan Allah. Ada tak yang macam ni, makhluk yang macam ni? Ada yang mengaku jadi Tuhan. Hidup kita lagi tak tahu tak? Tuhan Harun. Ada kita tak lagi? Okey. Demikian juga diiktibarkan kufur. Bukan juga kata seorang itu dia akan menjadi kafir, orang yang mempercayai dakwaan itu. Yang duk mengaku tengok macam Tuhan, yang kata Tuhan Harun. Sedangkan dia makhluk, dia mengaku dia Tuhan. Tapi ada manusia-manusia yang percaya yang dia itu Tuhan. Orang yang percaya dia Tuhan maka juga kafir. Bagaimana orang yang mengaku jadi Rasul? Rasul kahar. Yang Rasulnya yang diusulkan untuk orang Melayu di Selangor tu. Ada juga manusia yang percaya dengan dakwaan dia, maka kafir. Dulu cerita ayah bin Tuhan langit baru kata. Sebenarnya bukan ayah tu dia dengan satu perkataan yang mulia. Macam orang panggil pada Tok Go Tok Go Haji Ali, ayah Ci. Satu perkataan yang yang mulia, memuliakan dia tu. Tiba-tiba kita punya ayah bin, maknanya mangkuk bin. Tu baru sesuai. Okey, itu yang pertama tadi. Maksud menafikan rububiyatullah Ta'ala. Sedangkan kita kena isbat, kena yakin Allah yang memiliki, Allah yang mentadbir, yang memberi rezeki, yang segala-galanya. Okey. Yang jenis yang kedua, jenis ini mengandungi tuduhan terhadap tauhid bahagian kedua, iaitu tauhid al-asma' was-sifat. Ini tak kisahlah macam pengarang ni, penulis ni dia meletakkan tauhid al-asma' was-sifat ni di bahagian yang kedua. Setengahnya meletakkan ni di bahagian yang ketiga. Tak ada masalah. Okey. Allah telah isbatkan kepada zatnya. Zat maksudnya Allah sendiri, Allah. Disebut lafaz Allah tu, itulah Allah. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang sebut yang maha mendengar, tu sifat Allah Subhanahu. Allah yang bersifat dengan mendengar, Allah yang bersifat dengan maha melihat, Allah yang bersifat dengan maha mengetahui. Itu dipanggil sifat. Okey. Begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah isbatkan baginya beberapa sifat dan nama, dan Allah telah nafikan di zatnya. Begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah nafi dari zatnya beberapa sifat. Maka siapa yang nafi atau mengurangkan sesuatu sifat atau nama yang Allah dan Rasulnya telah isbatkan,
bagi zatnya berarti ia telah kufur ataupun kafir. Demikian juga siapa yang isbatkan sesuatu sifat yang Allah dan Rasulnya menafikan dari zatnya. Yang Allah isbatkan pada diri Allah dan juga pada Rasul, dia menafikan. Yang Allah menafikan pada zat Allah, pada Rasul, dia isbat balik, dia berlawan begitu. Maka kafir orang tu. Okey, berdasarkan demikian, maka ingkarkan sifat-sifat Allah itu mengandungi dua bahagian. Yang pertama, kufur dengan sebab nafi. Dia menafikan. Dan Allah mengisbatkan, dia menafikan. Dan yang kedua, kufur dengan sebab isbat. Allah Ta'ala menafikan, dia isbat pula. Dia terbalik, dia berlawan begitu. Yang Allah isbatkan, dia nafi. Yang Allah nafi, dia isbatkan. Okey, kita pergi pada yang pertama. Yang pertama, kufur dengan sebab nafi ataupun ingkar. Seseorang itu dia akan kufur menjadi kafir dengan sebab dia menafikan apa yang diisbatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam bahagian ini, yang pertama, nafikan mana-mana sifat dari sifat-sifat Allah, seperti nafikan sifat ilmu Allah yang maha sempurna. Dalam Quran Allah sebut, Innallaha sami'un 'alim, Allah Ta'ala maha mendengar. Kita menafikan sifat maha mendengar itu daripada Allah. Atau kudratnya, kudrat Allah. Allah Ta'ala maha berkuasa. Kita menafikan. Sedangkan Allah Ta'ala isbatkan dirinya Allah yang maha berkuasa. Kita kata Allah tak berkuasa. Maksudnya kita menafikan, kafir. Atau hidupnya, Allah Ta'ala isbatkan Allah Ta'ala hayyun. Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala yang hidup, yang menguruskan alam. Tapi kita, Allah Ta'ala tak hidup. Ataupun kalau kita kata Allah Ta'ala hidup pun hidup macam kita manusia. Sampai satu masa akan mati, akan binasa. Kafir. Atau sifat qayyumnya, bersendirian dalam mengurus alam ini. Maksudnya kita menafikan Allah mengurus alam ini, sedangkan Allah isbatkan Allah yang menguruskan alam ini, Allah yang mentadbir alam ini. Tiba-tiba kita tak percaya. Kafir. Atau pendengarannya, Allah Ta'ala maha mendengar. Innallaha sami'. Lalu lepas tu dalam sifat 20 pun disebut Sami'an. Sami', basir ataupun basar. Semua tu. Satu kereta tu ketika Allah Samirin. Ada isu dalam Facebook ni. Samiri. Itu Musa Samiri tu lah, yang buat patung anak lembu tu. Belakang stiker tu Allah Samirin. Itulah zaman Nabi Musa. Musa Samiri. Nama dia Musa, tapi dalam Quran sebut Samiri nama dia. Dan tu yang hak tu ketika mana Nabi Musa naik bermunajat di Bukit Tur Sinai. Selama 40 hari. Jadi tinggal dekat saudara dia Nabi Harun. Suruh handle satu nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Turun tiba-tiba umat dia tadi semua patung lembu tadi yang dibuat oleh Samiri tadi. Okey. Atau sifat penglihatannya, maha melihat Allah, kita menafikan. Atau istawanya di atas arash, atau kalam Allah. Ini makna istiwa ni kita ulama salaf dia hanya sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsh, ataupun thumma istawa 'alal 'arsh. Kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, istiwa maksudnya bersemayam di atas arsh. Tapi kaifiat dia bagaimana itu kita tak mampu nak fikir. Itu serah kepada Allah. Kaifiat dan cara bagaimana? Itu bukan maksud dengan duduk macam kita duduk dalam kursi, itu bukan. Itu menyalahi sifat Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan makhluk macam tu. Tapi bila Allah Taala sebut dalam Quran, kita yakinlah serahlah kepada Allah.
Allah menyifatkan dirinya, menyebut bagaimana itu di dalam Al-Quran. Jadi kita beriman ayat itu saja. Serah kepada Allah. Bagaimana yang istiwa ala al-arsh macam mana, itu akal kita tak mampu nak berfikir. Sebab kita ni makhluk, Allah khaliq. Okey. Atau rahmatnya, ataupun kalam Allah. Kalam Allah dalam Quran Allah sebut wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana macam mana cerita Allah Taala berdialog, bercakap dengan Nabi itu. Kita pun tak mahu cara macam mana. Mana dia menyalahi makhluk. Bukan macam kita bercakap sama-sama kita ni. Itu bukan. Allah bin, tapi Allah sebut dalam Al-Quran. Maka kita serahlah kepada Allah. Allah sebut macam tu, beriman sebagaimana ayat ini. Okey. Atau rahmatnya, atau sifat jabarutnya, kekuasaannya. Kita menafikan Allah yang berkuasa apa semua. Atau sifat kibriya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki segala kebesaran. Kita makhluk ni yang lemah ni, kita sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita menafikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau sifat-sifat yang lain yang sabit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya Allah sebut dalam Quran dan Nabi sebut dalam hadis-hadisnya tentang sifat-sifat Allah semua tu, tiba-tiba kita menafikan, maka wa'iyadzubillah, kafir jawabnya. Yang kedua, ini kufur dengan sebab menafikan ataupun ingkar. Yang kedua, tafsirkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya dengan tafsiran yang mengurangkan kesempurnaan Allah, seperti mereka yang mengaku ilmu Allah. Mengaku Allah Ta'ala maha mengetahui, maha berilmu, tetapi ia tafsirkan ilmu itu dengan ilmu yang ijmal. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui tadi tak terperinci, secara umum begitu sahaja. Ini berlawanan dengan ayat tepat Ahlussunnah wal Jamaah. Allah dia mengetahui meliputi segala-galanya. Maknanya Allah Ta'ala mengetahui itu dengan secara tafsir, secara detail, apa sahaja satu persatu. Bahkan apa yang hidup di dalam lautan, Allah Ta'ala mengetahui satu persatu, berapa jumlahnya. Hatta gugurnya daun daripada pokok gugur ke bumi, Allah Ta'ala mengetahui berapa. Dan jumlah pokok yang ada, jumlah daun yang ada, jumlah pasir yang ada, Allah Ta'ala maha mengetahui secara mendalam, secara terperinci, bukan secara ijmal. Dengan arti kata Allah tidak mengetahui perkara-perkara juz'i dan tafsir. Maksudnya dia menafikan. Allah Ta'ala mengetahui secara tafsir, secara terperinci. Dia menafikan. Dia kata Allah Ta'ala tahu secara umum macam tu je. Maka kafir. Dan yang ketiga, tashbihkan satu sifat dari sifat-sifat Allah dengan sifat yang ada pada makhluk. Sama dengan, maksudnya pun ada berkuasa, kalau berkuasa sebagaimana Allah. Wal'iyadzubillah. Umpama mendakwa bahawa Allah mendengar sebagaimana manusia mendengar. Wal'iyadzubillah. Kita makhluk mendengar ni, kita kena ada perantaraan. Dia kena suara yang jelas, yang kuat baru kita nak dengar. Kalau kawan kita, dua orang kawan duduk sembang, kita duduk sebelah, dua orang duduk berbisik apa dengan telinga, kita tak dengar apa dah. Itu. Tapi Allah, sebab tu Allah dalam Quran Allah sebut Allah mengetahui yang zahir dan yang batin. Yang zahir, yang jelas, yang nyata, ataupun yang tersembunyi. Allah Ta'ala maha mengetahui. Okey. Jadi kalau kita menafikan, kita samakan Allah dengan makhluk, maka kita akan menjadi kafir, terkeluar daripada Islam. Allah melihat sebagaimana manusia melihat dan lain-lain. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan dari segi melihat pun dia kena ada cahaya. Kalau dalam gelap kita tak boleh nak melihat.
Kemudian kita melihat dengan ada dekat perantara yang dekat ni. Kalau jauh kita tak boleh nak melihat dah. Ataupun kalau apa yang ada di sebelah belakang dinding surau ni kita tak boleh melihat dah. Ada orang kat sebelah ni kita tak tahu. Tapi Allah dia tidak ada dinding. Zahir batin itu sama je pada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melihat, jadi memerlukan cahaya. Kalau cahaya gelap kita tak nampak. Itu. Kemudian dekat, kalau dah jauh dah tak nampak dah. Okay. Yang kedua, kufur dengan sebab isbat. Tadi kufur dengan sebab menafikan yang Allah Ta'ala isbatkan pada diri dia. Tiba-tiba kita menafikan. Yang kedua ni kita isbatkan apa yang Allah Ta'ala nafikan, juga kafir. Termasuk dalam bahagian ini, isbatkan mana-mana sifat yang Allah dan Rasulnya nafikan dari zatnya, seperti isbatkan anak lelaki. Baik itu akidah ataupun kepercayaan orang Kristian itu salah. Dia salah kerana dia menyalahi sebagaimana yang Allah nafikan di dalam Al-Quran. Yang Allah tu memiliki anak atau beranak dan tidak diperanakkan. Allah Ta'ala menafikan. Qul huwallahu ahad. Allah sebut, Allah katakan Allah tu yang Maha Esa. Ataupun kita sebut tunggal. Allahus Samad, Allah tempat memohon pertolongan. Allah tempat makhluk memohon kepadanya. Maksudnya semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu Allah menafikan apa sifat beranak dan beranak dan diperanakkan itu pada diri Allah. Tiba-tiba kita kata ada anak lelaki, anak Allah, Tuhan Allah tiga dalam satu sebagaimana Trinity, kepercayaan orang Kristian. Nabi Isa anak Allah, lepas semua itu menyalahi apa yang dinafikan oleh Allah pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Atau anak perempuan, Allah juga ada anak perempuan. Ini orang Yahudi. Atau isteri, Allah Ta'ala ada isteri. Atau Allah Ta'ala mengantuk, sedangkan Allah Ta'ala menafikan la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah menafikan Allah Ta'ala tak mengantuk. Kita tidur sebab apa? Sebab kita mengantuk. Kita tidur, Allah Ta'ala tak mengantuk. Bila tak mengantuk, tak tidur. Atau tidur, atau lalai. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'mal. Allah tidak lalai terhadap makhluknya. Jadi tiba-tiba kita kata Allah pun lalai, menyalahi apa yang dinafikan, yang diisbatkan oleh Allah. Okey. Mati atau mana-mana sifat kekurangan yang ada pada manusia. Sedangkan Allah sebut dalam ni, Allah zat yang wajib al-wujud. Sebab tu Allah sebut huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Tidak ada permulaan. Adanya Allah tidak ada permulaan, tapi adanya makhluk macam kita ni, dulunya ada permulaan, dulunya tak ada, kemudian Allah Ta'ala bagi ada. Jadi adanya kita ni tak sama dengan adanya Allah. Kemudian sampai satu masa kita akan binasa, kita akan fana, binasa. Sedangkan Allah tak fana, Allah Ta'ala baqa. Al-baqa'u lillahi wahdah. Kekal itu adalah sifat milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala isbatkan, Allah Ta'ala baqa, kekal, tak mati. Tiba-tiba kita menafikan apa yang Allah Ta'ala isbat. Kita kata Allah Ta'ala pun fana, kafir. Yang kedua, isbatkan mana-mana sifat Allah bagi diri manusia atau bagi makhluknya, dan menjadi kufur juga orang yang mempercayai dakwaan itu, seperti orang yang berkata saya berilmu seperti ilmu Allah. Sebagaimana yang tadi, macam mana Fir'aun dia mengaku dia Tuhan. Itulah
Hak ni pun ada juga manusia yang mengaku saya punya ilmu sebagaimana ilmu Allah. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Wa ma utitum minal ilmi, tidaklah aku memberikan ilmu kepada kamu melainkan sedikitnya. Kita yang mengetahui sedikit sebanyak ilmu yang Allah Ta'ala bagi itu, sikitnya Allah Ta'ala bagi. Tiba-tiba kita nak kata ilmu kita ni sama dengan Allah Ta'ala. Atau fulan itu memiliki hikmah kemahabijaksanaan sebagaimana hikmah Allah. Kita mengatakan Allah ada makhluk yang memiliki kebijaksanaan dan hikmah sama sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menjadi kafirlah orang yang mengucapkan demikian dan orang yang mempercayainya. Sebagaimana macam tadi lah, orang mengaku jadi Tuhan, kita pun percaya dengan cakap dia. Ada orang mengaku jadi Nabi, kita pun percaya apa yang dia sebut, apa dakwaan dia tadi. Begitu juga dengan hal ni, ada orang kata dia memiliki kebijaksanaan sama sebagaimana Allah, kita pun percaya kafir. Hak yang mengaku itu pun kafir, hak yang percaya pun kafir. Kerana isbatkan sekutu bagi Allah pada sifat-sifat adanya adalah mengurangkan Allah. Dan tiap-tiap perkataan mengurangkan Allah dan sifat-sifatnya adalah kufur dan riddah. Itulah Allah yang kalau kita belajar al-aqidah, al-kamalu lillahi wahid. Segala sifat kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Tiba-tiba kita menafikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kafir wal iyad billah. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga iaitu perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang mengandungi tuduhan terhadap tauhid bahagian ketiga, iaitu tauhid al-uluhiyyah. Ayat ini kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas tak? Boleh faham? Okay, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sambung tafsir Al-Quran kita. Malam ini muka surat 240. InsyaAllah malam ini kita habiskan. InsyaAllah pada pagi besok kita akan masuk juzuk yang ke-13. Malam ini insyaAllah kita akan cuba habiskan juzuk yang ke-12, muka surat 240 dan 241 surah Yusuf, bermula daripada ayat 38. Surah Yusuf ayat 38, muka surat 240. Okay, semua jumpa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tak cak bateri ke? Slow je ni. Okey. Okey, lagi sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, yang baru masuk muka surat 240. Muka surat 240 surah Yusuf ayat 38. Okay, muka surat 240. Muka surat sebelah kiri.
Cuba. Okey. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Sekali lagi kita ulang. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير Okey, yang pertama huruf A pada ya sahibai sijni ra tu tebal. Babum mutafarriqu ra pada mutafarriqu nipis. Tarqiqur ra. Ya, lagi sekali kita ulang. Ya sahibai sijni babum متفرقون خير أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ya min duni ma ta'buduna min dunihi tu 4 harakat maksilah tawilah illa asma'u
4 harakat juga mad jaiz. Kemudian asma'an tu 4 harakat juga mad wajib. Ansam dengung ikhfa haqiqi. Sammai dengung abdu wajib murunna. Tumu ha tu dia ada tanda mad di atas itu, maksudnya 4 harakat. Tapi bila kita berhenti kat situ, maka dia 2 harakat saja. Maka dia akan jadi balik 4 harakat bila kita sambung. Okey, kita berhenti tadi, kita ulang sekali lagi. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytumuha illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha. Ulang sekali lagi, tarik nafas sikit. Illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha. Ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillahi amara alla. Kita ulang sekali. Inil hukm hak kecil mu illa lillah illa lillahi amara alla ta'budu 4 harakat illa 4 harakat iyyah. Okey. Inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyah. Iyyah. Ha besar dia. Iyyah jadi hak kecil. Iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا
وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه Okey, lagi sekali kita ulang. Wa ammal akharu fayuslamu fatakulu at-tayru min ra'si. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك Okey, kita ulang sekali lagi. Tarik nafas. Tarik nafas perut ke depan. Bukan tarik nafas perut kempit. Tarik nafas yang betul perut ke depan. Kita tahan. Jangan tarik nafas. Lepas itu baru baca habisnya. Okey. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma qurni 'inda rabbik فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين habis ya. Okey, kita berhenti pada ni. Okey. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ ملأ لا tu jangan panjang. Mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Okey, kita ulang.
أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان kita ulang sekali lagi. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi 7 baqaratin siman يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون dua pasal tu. قال تزرعون 7 سنين دأبا قال تزرعون 7 سنين دأبا sekali قال تزرعون 7 سنين دأبا قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا. Sekali, fama hasadtum dan
tu diidghamkan dalam ta, maka dal tak ada qalqalah dah, terus hasadtum. Okey. Tak ada, kita tak ada baca fama hasadtum, tak ada dah. Terus hasadtum. Okey, lagi sekali. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli illa qalila. فما حفظتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون إلا قليلا مما ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. Lahun tu ada syaddah, kita kena dengung lahun. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فاسأله ما بال النسوة لا لحركتي. ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. Kita ulang sekali lagi. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم. إن ربي
كيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. ما خطب بكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. Kita ulang sekali lagi. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Okey, tak boleh, tak apalah. Tuan berhenti pada tadi, berhenti pada nafsi, ambil balik. Al-ana hashasal haqqu ana pun boleh berhenti kat situ dan tak ada nafas. Contohnya qalat imra'atul azizil ana hashasal haqqu ana. Bila kita berhenti pada kalimah ana tu, kita boleh berhenti panjang dia, dua harakat. Ana berhenti kat situ, ambil balik. Ana rawat. Bila kita sambung tu, ana tu tak boleh panjang. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Macam tu. Okey. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. ذلك يعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأن الله لا يهدي كيد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okay, insyaAllah kita jumpa balik pagi besok. Kita masuk juzuk yang ke-13, muka surat 242 lah, ayat yang ke-53 insyaAllah pagi besok. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah al-A'raf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا